Tuan-tuan telah pun amalkan, tapi saya sebut sahaja untuk ingatkan dan saya nak syarah hadisnya. Kata Aisyah radhiyallahu an, kana idza qama min al-lail iftataha salatahu Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ard alim al-ghaibi wash-shahadah anta tahkum baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqq biidnik. Innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Nabi dia kata apabila bangun malam, Nabi salat. Nabi kata, Allahumma rabb Jibril. Ya Allah, Tuhan Jibril. Jibril adalah makhluk yang agung. Para ulama bahasa kata Jibril ni bukan perkataan Arab. Il maksud Tuhan ataupun Allah. Jibra bermaksud hamba. Sebahagian mereka kata dia mu'arrab dalam maksudnya diarabkan. Jibril seolah mereka kata maksudnya Abdullah, hamba Allah. Tak pentinglah. Jibril ini disebut dalam Al-Quran. Man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wal Mikal. Quran sebut Jibril. Kenapa kita wajib beriman dengan Jibril? Kerana Quran sebut. Malaikat Allah tak sebut, Nabi tak cerita, kita tak beriman. Kita tak wajib beriman sebab tak disebut. Kalau disebut nama, kita beriman nama. Quran sebut malakul maut, kita beriman ada malaikat maut. Tuan-tuan baca pada setiap Jumaat, malakul mautul ladzi ukila bikum. Dia tak sebut Israel. Kita tak kata wajib menyebut Israel. Malakul maut. Israel datang dengan sebahagian riwayat yang sebahagiannya Israeliat, sebahagiannya datang di kalangan salaf juga. Tetapi tidak disebut di dalam Al-Quran dan Sunnah secara jelas Israel, tapi disebut secara jelas Malakul Maut. Mungkinkah namanya Israel? Mungkin. Tapi Nabi SAW kata, Allahumma Rabb Jibril. Wahai Tuhan, ya Allah, Tuhan Jibril. Besarnya Jibril. Wa Mikail. Jibril ni boleh baca Jibril, Jibrail. Kedua-duanya bacaan betul. Wa Mikail dan Mikail. Jibril menurunkan wahyu, menghidupkan nurani dan jantung hati manusia, ruh manusia. Mikail menurunkan apa? Menurunkan apa? Hujan. Dan menguruskan rezeki, pembahagian rezeki. Allah yang memberi, tapi dia memberikan tugas kepada makhluk-makhluknya. Bagaimana? Allah Ta'ala alam. Banyaknya makhluk yang nak diuruskan. Tengok hak malam ni saja tak mampu dah nak kira, apatah lagi sekalian makhluk yang dia uruskan. Jibril menghidupkan ruh. Mikail menghidupkan jasad, kehidupan di dunia ini. Wa Israfil dan malaikat Israfil, apa tugasnya? Meniup, menghidupkan setelah kita mati. 3 nama besar Nabi SAW sebut. Tuhan bagi 3 makhluk yang maha besar ini, dengan segala tugasan dan kekuatannya yang tidak terbayang oleh kita, merangkumi urusan ruh kita, urusan kebenaran kita, wahyu. Jibril menurunkan wahyu. Urusan makan minum kita, rezeki yang kita perolehi, urusan kita setelah hidup berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat kelak. Fatiras samawati wal ard.
Allah itu antara namanya Al-Fatir. Fatir as-samawati wal-ard. Pencipta langit dan bumi. Fatir maksud kita sebut fitrah, di atas asal. Asal tidak wujud. Allah yang mewujudkan langit dan bumi. Langit dan bumi Allah wujudkan. Mula dengan 3 makhluk Allah, kemudian dengan sifat yang lebih besar, dengan makhluk yang lebih besar, langit dan bumi. Fatir as-samawati wal-ard. Alimal ghaibi wasyahadah. Engkau mengetahui yang ghaib dan yang syahadah. Ini potongan Fatir as-samawati wal-ard, alimal ghaibi wasyahadah, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Ini adalah daripada surah Az-Zumar, juga disebut dalam surah Az-Zumar. Fatir as-samawati wal-ard, alimal ghaibi wasyahadah. Allah yang mengetahui yang ghaib dan yang syahadah. Kita tak tahu yang ghaib. Tuan-tuan tengok saya di hadapan, orang panggil mufti, tuan-tuan sangka saya baik. Allah mengetahui hakikatnya baik ataupun buruk. Kita tengok satu orang bercakap agama, mungkin kita sangka dia ikhlas. Tuhan mengetahui mungkin dia tidak ikhlas. Kita tengok dia pada kedudukannya, pada namanya, kita sangka mungkin dia dekat dengan Allah. Mungkin dia sejauh-jauh makhluk dengan Allah. Kita rasa dia duduk di bawah macam tuan-tuan, dekat, mungkin kurang daripada yang bercakap. Mungkin jauh lebih baik daripada yang bercakap. Alimal ghaibi wasyahadah. Allah mengetahui yang ghaib dan yang syahadah, yang nyata. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Engkau menghukum di kalangan hamba-hambamu apa yang mereka selisihkan. Yakni hamba-hambamu berselisih pendapat. Semua orang berkata dengan pendapatnya dan memberitahu inilah yang benar. Sebahagiannya menerakakan sebahagian yang lain. Sebahagiannya mengkafir dan menyesatkan sebahagian yang lain. Adakah pengkafiran dan penyesatan itu benar di sisi Tuhan? Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Allah yang akan menghukum semua perbalahan ini pada hari kiamat kelak. Kau kata fulan kafir, terkeluar daripada ahlu sunnah, kau tanggung perkataan ini. Kau kata mereka yang mengikut sunnah sebagai dengan berbagai-bagai gelaran, kau tanggung perkataan itu. Tidak ada satu pun yang terlepas di sisi Allah Azza wa Jal. Kemudian Nabi menyebut, ihdini lima khtulifa fihi minal haqqi biiznik. Tunjukkanlah aku apa yang mereka selisihkan daripada kebenaran itu dengan izinmu. Innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Sesungguhnya engkau memberikan petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki pada jalan yang lurus. Tuan-tuan hadirin dan hadirat sekalian, sebelum saya nak syarah lagi hadis ni, saya nak ingatkan diri saya dan tuan-tuan sekalian. Pertama, bangun tahajud. Jangan tinggal tahajud. Ia adalah kekuatan. Kedua, amalkan sunnah Nabi ini. Kerana semua orang mendakwa macam-macam. Tuan-tuan mungkin tengok saya mufti, saya cakap pandai, mungkin tuan-tuan terpengaruh dengan saya cakap, orang lain bercakap. Tapi kalau Allah yang membimbing kita dan menunjukkan kepada jantung hati kita kepada apa yang Dia redha, apa yang Dia mahu, Dia akan membimbing kita kepada dataran kebenaran dan cahaya yang Dia redai. Dia akan mentakdirkan kita dengan peristiwa-peristiwa yang tidak kita sangka, yang membawa kita kepada dataran hidayahnya. Kemungkinan, kalau apapun kemungkinan berlaku, sekurang-kurangnya kita berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat kelak. Ya Allah, aku telah memohon kepadamu supaya engkau menunjukkan aku. Mohonlah petunjuk.
Di samping mendengar perbahasan yastami'unal qaul fayattabi'una ahsana, mendengar hujah-hujah, mengikut yang terbaik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dengar hujah-hujah dengan cara berdebat dengan cara yang baik. Semua itu ada dalam agama. Berhujah, mendatangkan dalil, membina. Hatu burhanakum, datangkan hujah kamu. Tetapi itu sudut manusiawi dalam penghujahan. Tapi sudut ruhi, kita memohon Allah memberi petunjuk pada kita. Kerana hidayah bukan sekadar mengetahui yang benar, tetapi mengupayakan kita mengikut yang benar. Ramai orang yang tahu yang benar dalam dunia ini, tapi dia tak mau tahu, tak mau ikut. Sebahagian orang kita berhujah, kita bagi tahu ada hadis Nabi, dia akan kata, yalah Syekh, tapi dah biar-biarlah. Kita kalau nak ubah hak orang dok buat dah susah. Esok orang kata kita salah pula. Kita tak berupaya. Dia tak nak. Kita tanya tahu dia kata. Tapi ana tak boleh bercakap benda ni Syekh. Sagi depa tak sambung kontrak ana. Sebab itu kita sebut Rabbul Jibril wa Mikail. Mempercayai urusan ini urusan Allah Azza wa Jal di dunia dan di akhirat. Nabi SAW minta supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan baginda, sedangkan baginda mendapat wahyu, supaya mengikut yang benar. Bukan senang pada zaman kekeliruan. Kita tak pernah sangka pada satu zaman orang akan bagi tahu, kalau Nabi ke kanan, Tok Guru ke kiri, kau ikut ke kiri. Kita tak pernah sangka. Dan ramai pula like, sokong. Kita tak pernah sangka. Kita tak pernah sangka orang akan kata bahawasanya ruh berpindah-pindah dan ada orang sokong. Sedangkan itu dihukum kufur oleh para ulama dahulu. Yang dah sokong-sokong, kemudian alhamdulillah yang berkata telah tarik. Bagaimana yang sokong? Artinya dia tidak sokong atas hujah. Dia sokong atas nama orang yang dia ikut. Bukan mudah sebenarnya untuk menjadikan kita mengikut yang benar.